Nama saya ialah Maheswaran Su. Nombor metrik saya ialah EX03731. Nama saya Karishma Krishnan. Nombor metrik EX03723. Nama saya Reshmi Sandra. Nombor metrik EX03715. Nama saya Kausalya Anna Perempuan Veteran, matrix number EX03719. Saya ialah Sri Lakshmi Subramaniam. Nama matrix saya ialah EX03712. Sistem pendidikan negara Malaysia dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan selepas kemerdekaan yang membawa perubahan yang besar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam projek Cintakan Negara ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang perubahan sistem pendidikan di Malaysia dari zaman sebelum dan selepas kemerdekaan serta sistem pendidikan semasa. Kami juga akan memberikan analisis bagi sistem pendidikan serta membincangkan pandemik semasa iaitu isu COVID-19 yang mempengaruhi terhadap sistem pendidikan di negara kita. Kebanyakan negara berusaha untuk menambah baik sistem pendidikan untuk bersaing dengan lebih berkesan dalam ekonomi yang berasaskan pengetahuan dan ilmu. Sistem pendidikan sebelum kemerdekaan dapat melihat bahawa jenis sekolah dibahagikan mengikut kaum masing-masing disebabkan adanya sistem pendidikan vernakular. Oleh itu, terdapat beberapa laporan dan cadangan diperkenalkan seperti laporan Cheeseman serta laporan Razak. Seterusnya, Ordinan Pelajaran 1961 ditubuhkan. Tujuannya untuk menyatu padukan etnik yang berbeza bagi mengekalkan pengetahuan, kemahiran dan kesatuan antara pelbagai kaum. Sistem pendidikan selepas kemerdekaan pula, Akta Pendidikan 1961 diwujudkan bagi menyatu padukan kanak-kanak berbilang kaum di negara kita. Terdapat juga beberapa laporan dan cadangan diperkenalkan seperti Laporan Penyata Razak, Laporan Rahman Talib, Laporan Aminuddin Baki, Laporan Usin On serta Laporan Jawatankuasa Kabinet. Justeru, pembaharuan Akta Pendidikan 1961 kepada Akta Pendidikan 1996 untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi yang akan datang. Dasar Pendidikan Kebangsaan wujudnya melalui Penyata Razak 1956 dan direkodkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Seterusnya, pengajaran subjek matematik dan sains dalam bahasa Inggeris telah diperkenalkan. Tujuannya ialah bagi memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, mata pelajaran Cina dan Tamil dijadikan sebagai mata pelajaran elektif di sekolah-sekolah kebangsaan. Pada zaman ini, terdapat pelbagai tahap pendidikan di negara kita. Mari kita sama-sama melihat dengan lebih lanjut tentang sistem pendidikan di Malaysia. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan sebelum merdeka. Pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Terdapat 5 jenis persekolahan iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil, Sekolah Vernakular Inggeris dan Sekolah Agama iaitu madrasah semasa penjajahan British. Seterusnya, Sekolah Pondok. Awal kedatangan Islam ke Tanah Melayu pada kurun ke-19 Masihi. Perkataan Arab Funuru yang bererti rumah tumpangan. Sekolah pondok juga dikenali sebagai bukan berformal dan tingkah laku akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian seni dipertahankan diri ialah satu pengajaran kepada masyarakat yang belajar di sekolah pondok. Pendidikan Islam yang dikaitkan dengan rumah-rumah kecil iaitu pondok. Sistem pendidikan vernakular. Sekolah vernakular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan di sekolah. Terdapat 3 jenis sekolah vernakular iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina dan Sekolah Vernakular Tamil. Laporan Cheeseman. Pengerusi Mr. H.R. Cheeseman tahun 1938. Tujuan polisi pendidikan ini adalah untuk membina semula sistem pendidikan untuk menjamin setiap jenis sistem persekolahan untuk dipengekalkan dengan sepenuhnya. Antara cadangan ialah pendidikan rendah secara percuma akan diberikan kepada kanak-kanak yang menghadiri ke sekolah vernakular. Kanak-kanak ini juga dibenarkan menggunakan bahasa ibunda masing-masing.
memasukkan mata pelajaran sains dalam sukatan pelajaran. Ordinans Pelajaran 1952 dan cadangan pengerusi satu jawatan kuasa penasihat pusat tahun September 1951. Tujuan Ordinans Pelajaran daripada laporan Barnes dan laporan Venue yang mempunyai perbezaan pendapatan yang sangat ketara tentang dasar dengan perancangan pendidikan tanah Melayu. Antara cadangan-cadangan ialah penubuhan dua jenis sistem persekolahan iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Kemudahan pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil disediakan. Sekolah kebangsaan untuk kanak-kanak semua kaum yang dijadikan oleh Barnes dilaksanakan dan diluluskan oleh Ordinans Pelajaran. Laporan Razak Pengerusi Datuk Abdul Razak Hussein tahun 1957. Tujuan menyebat dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan bina satu sistem pendidikan kebangsaan dan mengkaji semula struktur pendidikan negara. Antara cadangan-cadangan ialah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantaran dan bagi semua peringkat persekolahan, satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama berpusat dan bercorak kebangsaan. Sistem pendidikan selepas merdeka. Laporan Penata Rasa dan cadangan. Matlamat laporan untuk membentuk semula sistem pendidikan di Melaya. Cadangan laporan. Semua sekolah mempunyai sukatan yang sama. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantaran. Penubuhan satu jenis sekolah kepada semua kaum. Laporan Rahman Talib dan cadangan. Cadangan laporan ialah pelajaran di sekolah rendah percuma. Murid naik darjah secara automatik. Penubuhan sistem pendidikan aneka jurusan. Akta Pendidikan 1961 bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk kebudayaan, ekonomi dan politik negara ini. Laporan Amiruddin Baki. Masalah kemunduran anak Melayu. Kesesuaian bentuk soalan di dalam pemeriksaan masalah. Sikap guru, kemantapan latihan pengguruan melaksanakan kaedah pengajaran. Hubungan guru dan ibu bapa serta kemudahan fizikal di sekolah-sekolah. Laporan Usin On dan cadangan. Sistem pendidikan kebangsaan direka bentukan untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya sosial, ekonomi dan politik. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan cadangan. Cadangan-cadangan laporan ini ialah menegaskan kepada pendidikan asas membaca, menulis dan mengira. Penegasan terhadap kurikulum Malaysia. Penekanan terhadap kurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan. Melicinkan tata cara pengurusan meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan. Sistem pendidikan semasa. Pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan perlu mengikut keperluan dan kesesuaian masyarakat Malaysia. Dalam sektor pendidikan, sistem persekolahan yang sempurna menjadi pendekatan yang digunakan untuk memastikan perpaduan di kalangan masyarakat. Akta Pendidikan 1996 tujuannya memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi akan datang. Ciri-ciri pendidikan kebangsaan membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum, menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Hubungan Akta Pendidikan 1996 dengan perkembangan sejarah negara, hasrat perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penata Razak dan Rahman Talib dengan cara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaran di sekolah-sekolah. Dasar pendidikan kebangsaan, objektif. Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penata Razak dan Laporan Rahman Talib telah menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum. Misi Kementerian Pelajaran Malaysia membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Implikasi positif. Membantu pelajar untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Implikasi negatif. Bertentangan dengan Akta 550 Akta Pendidikan 1996. Keputusan hasil prestasi pelaksanaan PPSMI. Saya akan menerangkan tentang pendidikan wajib. Di bawah pendidikan wajib terdapat Seksyen 29A iaitu menerangkan undang-undang yang perlu diikuti oleh ibu bapa bagi memastikan anak-anak yang telah mencapai umur 6 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan. Seterusnya, dasar kerajaan. Negara akan lebih maju dengan adanya generasi yang berilmu pelapis, bersaing seiring pelbagai bidang seperti teknologi dan ekonomi dengan
negara-negara lain. Seterusnya, matlamat pendidikan wajib. Melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan akan direalisasikan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadikan landasan akta. Menyediakan murid seimbang dan seragam dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, menyumbangkan ke arah kemesraan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Status mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Vernacular bermaksud bahasa pengantar atau bahasa ibunda. Bahasa Cina dan bahasa Tamil telah dijadikan sebagai mata pelajaran elektif bagi membolehkan berlaku integrasi di peringkat nasional adalah melalui penguasaan bahasa. Memupuk rasa kebanggaan kepada negara Malaysia dan semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat Malaysia berbilang kaum. Memajukan persefahaman silang budaya yang dijangka akan menghasilkan pelajar-pelajar yang boleh berfikir dan bertingkah laku merentasi sepandang kaum atau agama. Seterusnya, tahap pendidikan. Tahap pendidikan di Malaysia dimulakan dengan prasekolah. Seterusnya diikuti dengan sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah menengah merupakan akhir zaman persekolahan. Seterusnya, Institut Pengajian Tinggi. Saya Maheswaran Su, menurut pandangan saya, sistem pendidikan menyatukan semua penduduk pelbagai kaum di Tanah Melayu. Oleh itu, kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dalam pelbagai kaum serta membanggakan dan meningkatkan prestasi negara. Analisis daripada saya, Karishma Krishnan. Sistem pendidikan berubah dari masa ke masa mengikut kesesuaian era bagi menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan perubahan drastik pada masa akan datang. Contohnya, pandemik akibat penularan wabak COVID-19 pada hari ini. Kementerian Pendidikan telah mengambil tindakan Perintah Kawalan Pergerakan bahawa penutupan sekolah-sekolah di Malaysia bagi tempoh masa yang tertentu. Oleh itu, pembelajaran secara bersemuka telah dihentikan dan digantikan dengan pembelajaran atas talian seperti Google Classroom, Zoom Meeting dan WhatsApp Group bagi mencetus satu semangat dan usaha yang luar biasa untuk para pendidik dalam memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Tindakan kerajaan tidak menjejaskan pembelajaran pelajar, tetapi yang mendukacitakannya adalah pelajar yang menduduki peperiksaan UPSR dan PT3 telah dibatalkan dan peperiksaan SPM, SVM, STAM dan juga STPM telah dilanjutkan pada tahun 2021. Oleh itu, semua rakyat termasuk para guru dan para pelajar, tidak kira bangsa dan agama amat menyayangi negara kita dengan mematuhi PKP bagi sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 yang sering menitiberatkan oleh semua kerajaan di negara masing-masing. Analisis daripada saya ialah pendidikan civic diwajibkan melaksanakan secara menyeluruh di peringkat sekolah yang merangkumi prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Nilai yang ditekankan oleh pendidikan ini adalah kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab. Tujuan melahirkan pelajar yang cintakan negara dan bertanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. Mengikut analisis saya, Kausalya Battery Value, masa kini pelajar lebih pandai menggunakan teknologi maklumat. Terdahulu, sistem pendidikan berasaskan lebih pada ilmu keagamaan dan pengetahuan asas. Perubahan ini membawa impak yang positif dalam usaha melahirkan bakal-bakal pemimpin yang mampu memberikan pimpinan baru yang bernilai bagi memastikan kemajuan dan pembentukan negara terus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Analisis daripada Sri Lakshmi. Selepas kemerdekaan di negara kita, pelbagai perubahan berlaku dalam sistem pendidikan. Perubahan yang dilakukan bagi mempercepatkan transformasi sistem pendidikan. Ia juga memberi amat pesan kepada sistem peperiksaan dalam negara kita sebagai meningkatkan taraf peperiksaan. Contohnya, masa percetakan dahulu mempunyai 7 rendah pelajaran iaitu SRB, manakala sebelum itu ada pula LECDI. Selepas itu, SRB digantikan dengan penilaian menengah rendah iaitu PMR. Ramai yang menyangkakan PMR hanya berbuahan nama padahal ia adalah perbezaan CJ dengan penilaian yang amat besar. Selepas itu, pihak-pihak tertentu ditutup Kementerian Jabatan dan sekolah-sekolah bersama punya ini meningkatkan taraf PMR dengan menggantikan ECQ pada tahun 2014. Ini adalah salah satu contoh yang meningkatkan taraf peperiksaan dalam
sistem pendidikan. Konklusinya, Malaysia telah mencapai kemajuan untuk menimba ilmu dalam beberapa tahap pendidikan bagi rakyat di negara kita. Pendidikan ini dapat melahirkan insan yang inovatif, kreatif, berkemahiran yang tinggi dan profesional agar memperolehi tenaga kerja yang berpendapatan tinggi demi negara.